Itu saya selalu ulang. UMNO memang parti keramat. Memang parti keramat. Pertama, dalam parti politik yang terlibat di dalam menuntut kemerdekaan, yang seperti saya sebut awal tadi. Itu satu. Yang kedua, walaupun dalam keadaan macam mana politik negara, UMNO tidak akan pernah terkeluar daripada kerajaan. Cuma dalam tempoh 22 bulan saja UMNO menjadi pembangkang. Mana sejarah politik UMNO hanya jadi pembangkang hanya 22 bulan. Walaupun dia tak menang banyak pilihan raya, tetapi dia hanya menjadi pembangkang 22 bulan, saudara. Ya, selepas itu dia jadi kerajaan. Tumbangnya kerajaan Barisan Nasional, naik kerajaan PH 22 bulan. Waktu itu saja UMNO jadi pembangkang. Selepas itu bila berlaku langkah Sheraton, UMNO kembali menjadi kerajaan. Kemudian kalah pilihan raya, PN kalah pilihan raya, naik, UMNO sekali lagi menjadi kerajaan. Walaupun dia hanya dapat 30 kursi bersama Barisan Nasional. Ini menandakan bahawa UMNO ini memang parti keramat. Sentiasa berada dalam keadaan bernasib baik. Sebab tu saya nak bagi tahu oleh UMNO, kamu kena bersyukur. Allah masih lagi memelihara parti ini. Bukanlah parti ini kata sebaik sangat, kan? Kita berlawan UMNO puluhan tahun, saudara. Tapi seperti kata Anwar Ibrahim, kita lawan UMNO kerana pada dasarnya, pimpinannya. Tetapi UMNO tetap ada jasa, kata Anwar. Sebab itu Anwar kata dia tidak bersetuju dengan tindakan Muhyiddin dan Mahathir untuk nak mengugut, mengancam Zahid untuk mengharamkan parti UMNO, membubarkan parti UMNO. Anwar tak setuju. Pasal keluarga dia, ayah dia, mak dia sendiri. Mak dia sendiri pernah jadi ketua wanita UMNO. Waktu itu disebut sebagai Ibu UMNO. Masa tu tak ada lagi jawatan ketua wanita UMNO ni. Zaman dulu dia panggil Ibu UMNO. Mak Anwar Ibrahim pernah memegang jawatan Ibu UMNO. Maknanya bukannya sikit sejarah perjuangan UMNO itu yang tidak ada di dalam darah daging Anwar Ibrahim. Cuma dia tidak pernah, waktu ayah dia masuk UMNO, mak dia dalam UMNO, dia tak certai UMNO. Ya, dia pimpinan pelajar, dalam ABIM dan sebagainya. Selepas itu baru dia ambil keputusan untuk menyertai UMNO. Kemudian lawan balik UMNO. Ya, bila Mahathir menzalimi dia. Ya. Tapi walau macam mana dia lawan UMNO lama, tak terlintas dalam fikiran Anwar untuk merestui dan meredai Mahathir dan Muhyiddin untuk mengharamkan parti UMNO. Sebab tu saya selalu ulang. Ya, saya selalu ulang. Anwar pernah dijatuhkan oleh pimpinan UMNO, iaitu Mahathir Mohamad, Presiden UMNO. Diaitkan, dijatuhkan. Seolah-olah seperti jatuh daripada politik. Nak hancur politik Anwar Ibrahim. Daripada seorang timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, timbalan Presiden UMNO. Dijatuhkan seolah-olah nak mengkuburkan terus kejayaan politik Anwar Ibrahim. Siapa buat? Mahathir Mohamad, Presiden UMNO waktu itu. Ya? 97-98 ini peristiwa semua orang tahu. Tetapi saudara, tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Ya? Inilah perancangan Allah. Ya? Yang selalu kita sebut, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang sebaik-baik perancangan itu daripada Allah. Tak siapa terlintas bahawa UMNO yang pernah menjatuhkan Anwar, yang pernah mengaibkan Anwar oleh presiden dia, ya, bukan parti UMNO keseluruhannya, oleh presiden UMNO ketika itu, yang mengaibkan, menjatuhkan Anwar Ibrahim, Allah mentakdirkan bahawa presiden UMNO jugalah yang mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Siapa pernah terfikir? Ya, masa PRU 15. Ada di antara saudara terfikir bahawa kita akan bergabung dengan UMNO untuk kerajaan? Tak ada, saudara. Tak ada. Bahkan dalam pilihan raya itu kita lawan dia habis-habisan. Kita lawan UMNO ni habis-habisan, saudara. Tak bagi can punya. Ya, tak bagi can. Kita lawan PN pun habis-habisan. Kita lawan Bersatu pun habis-habisan. Ya. Tempat Bagan Datuk tu, tempat Presiden UMNO tu, kita letak harimau tempatan kita. Ya? Ayam tempatan kita daripada Melaka, daripada Hang Tuah Jaya.
Dia pernah menewaskan Ali Rostam dekat Antua Jaya, seorang bekas ketua menteri. Dia boleh kalahkan Ali Rostam. Dia hebat, Samsul Iskandar. Orang Samsul Iskandar, orang hebat ini kita hantar sebagai datuk untuk nak lawan Presiden UMNO. Mana kita lawan UMNO itu bersungguh-sungguh. Bukan ada orang kata, oh ni dah berpakat, dah berbincang daripada awal. Ini semua temberang daripada puak-puak yang tidak melihat fakta. Tetapi bila dah Allah atur, lawanlah kamu macam mana pun. Kamu hentamlah di antara kamu, sesama kamu makilah sesama kamu. Tetapi kalau Allah nak atur, nak membayar balik kesilapan yang pernah UMNO lakukan, iaitu memfitnah dan menganiaya Anwar Ibrahim, maka Allah kata, kamu bayar balik UMNO apa yang telah kamu lakukan pada Anwar, iaitu dengan cara kamu kena perlu bantu Anwar angkat dia sekarang ini menjadi Perdana Menteri. Sebab itu selepas PRU15, 82 ahli Parlimen Pakatan Harapan campur dengan 30 daripada Barisan Nasional ngam-ngam 112 untuk bentuk kerajaan. Cantiknya aturan Allah itu, saudara. Ngam-ngam, saudara. Sebab itulah Muhyiddin tercirit-cirit. Haji Hadi tak habis-habis meratib cukup jumlah. Ya. Tak habis-habis, saudara. Macam burung tiung, macam burung tekukur, macam burung kakak tua. Seperti mana yang disebut dalam Parlimen. Dialah yang lakukan. Macam burung tiung. Duduk dalam kereta, terkeluar kepala kat cermin kereta. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Tunggu masa pergi istana. Macam itulah dia dalam kereta. Macam burung tiung dalam sangka, keluar kepala macam tu kan. Keluar kepala. Nak punya kemaruk nak jadi kerajaan. Lebih Hadi. Lepas tak boleh jadi kerajaan, sebab tu dia kerap pergi AJN. Waktu dia jadi kerajaan, di mana dia pergi AJN? Sihat walafiat dia. Dari Duta Khas Timur Tengah, duduk di Pantai Timur. Duta Khas Timur Tengah, duduk di Pantai Timur, makan gaji buta. Isu negara Timur Tengah berperang ke, isu Israel ke, apa pun dia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu. Bila wartawan tanya, Malaysia bersikap berkecuali. Itu yang jawapan dia. Lebih baik bercakap berkecuali. Senang, tidak perlu buat keputusan. Kan mudah macam tu. Itu cara Hadi. Baru ni saya dah ulas. Mungkin saudara dah dengar. Kan? Dalam live juga saya ulas. Saya ulas bagaimana ucapan dia dalam Parlimen. 15 minit speaker bagi dia ucapan. Termasuk dengan 3 minit waktu tambahan. Waktu kecederaan. Satu pun dia tak bawa isu rakyat di Marang, kawasan dia. Satu pun tak ada, saudara. Soleh mendengar ucapan Haji Hadi. Satu pun isu rakyat dia tak bawa. Dia tak bicara soal apa. Semuanya dia bawa seolah macam satu kuliah agama. Tak apalah, kita tidak ada masalah dalam Parlimen nak cerita kuliah agama. Tapi kalau kamu bawa itu, kena betul. Contoh yang kamu beri itu kena betul. Dan apa yang kamu nasihatkan itu dengan jujur dan ikhlas. Bukan kamu pergi nasihat benda yang kamu dulu pernah buat. Yang kamu dulu waktu ada kuasa, kamu tak buat. Sekarang ini, kamu datang seolah kamu jadi ulama besar dalam Parlimen. Ya. Kerajaan Madani ini zalim. Sebab apa zalim? Sebab nak tarik pencen. Ini bukan sifat Madani. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, segala pekerja-pekerja diberikan imbuhan. Itulah Madani. Diberikan imbuhan. Dia kata, ini nak hapuskan pencen. Saya nak bagi tahu Haji Hadi, semenjak bila kerajaan Malaysia tak bagi imbuhan upah kepada pekerja? Semenjak bila, saudara? Zaman Jepun dulu pun, zaman British dulu pun, bekerja dengan British pun dapat upah. Bila kamu mengatakan kerajaan tidak bagi upah, tidak bagi imbuhan, itu fitnah. Kita bagi gaji, kita bagi bonus. Bahkan di zaman Madani ini, bonus yang pecah rekod. Saya tak tahulah, kalau saudara boleh Google, semenjak bila, semenjak merdeka, ya, bonus kaki tangan awam boleh dapat 2,000. Saya pun tak ingat. Yang paling saya ingat, paling tinggi bonus kaki tangan awam waktu Anwar Menteri Kewangan dulu. Itu pun waktu dia Menteri Kewangan.
Itu pun saya kata tak sampai 2,000. Ini pecah rekod. Ya? Yang kamu ni Hadi, kamu nak samakan imbuhan dengan pencen ni, takkanlah sebodoh itu. Imbuhan lain, upah lain, pencen lain. Saya nak tanya Haji Hadi, di zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Sayyidina Umar, Umar Al-Khattab ke, Umar Abdul Aziz ke, pemerintahan Islam ini, apakah mereka di zaman mereka ada pencen? Kaedah pencen ada ke? SOSO ke? KBSP ke ada? Tak ada. Yang ada apa dia? Upah. Ya betul, upah. Dan kita lakukan. Dan kita sekarang ni tahun ini pula dah buat kajian untuk tinggikan upah. Gaji kita dengan awam. Yang kamu tak pernah kaji pun dulu. Waktu kamu jadi kajian, kamu kaji pun tidak. Bentuk jawatan kuasa untuk semak kenaikan gaji kita dengan awam pun kamu tak buat. Tapi kerja madani dah buat. Kami yang buat. InsyaAllah tahun ini akan diumumkan kenaikan gaji kita dengan awam. Maksudnya kadar upah tu kami angkat. Kami naikkan. Yang kamu cerita pasal hapus pencen tu tak berlaku pun. Dalam kabinet pun tak pernah bincang. Di parlimen pun tak pernah masuk, tak pernah bahas. Takkan kamu tak tahu kamu duduk parlimen. Walaupun kamu ponteng, sungguhnya kamu tanyalah. Kalau kamu malas datang parlimen sebab kamu anggap parlimen bukan sekolah, sungguhnya kamu WhatsApp lah kat Tuan Min Tuan Man Katik tu. Tuan Beraing, macam mana penceng dah bahas belum dalam parlimen? Tanyalah. Jangan tunjuk bodoh macam itu. Satu Malaysia, satu dunia tengok live parlimen. Presiden PAS ni apa ni, bodoh sangat ni. Duk kata orang zalim atas benda yang tak berlaku, benda tak buat, tak bincang pun berkenaan dengan pencen. Kabinet tak nak bincang lagi, parlimen tak nak bahas lagi. Kamu nak samakan pencen itu dengan kaedah imbuhan di zaman Khalifah Umar. Kan lagi jauh tu. Ya, imbuhan dengan pencen mana sama? Tapi sebab dia pakai serban saudara, sebab dia berjanggut macam saya ni orang percaya. Sebab itu saya kena ubah penampilan saya sekarang ini. Daripada tak berjanggut berjambang, saya kena berjanggut berjambang. Sebab bila saya dalam keadaan macam ni, ramai akan walak dengan saya. Kalau saya mencarut pun, mereka akan bertakbir saudara. Sebab saya dianggap sebagai syekh. Ya, itu belum lagi saya lilit saudara. Kalau saya lilit serban, saya tak pandai lilit serban ni. Ya. Mah Hussein dia pandai lilit serban. Saya nak belajar dengan Mah Hussein. Ya. Kalau saya lilit macam ni, saya try lilit. Kalau saya lilit macam ni saudara, dah jadi macam motor snack dah saudara. Lepas ini siap dah saudara. Lebih kurang macam tu lah. Saya mana nak ikat lah ni, panas. Belum lagi saya lilit serban saudara. Saya lilit serban nanti lagilah dia orang kan terpengaruh kan. Jadi sepatutnya walaun ni, walaun yang di luar sana, sepenuh bulan Ramadan yang suci ini, yang mulia ini, Ramadan Karim, bersihkan pemikiran, bersihkan otak, bersihkan hati. Sebab itu kadang-kadang kamu bila masuk room mana-mana, kamu suka mencarut, kamu suka mengata benda-benda yang kotor-kotor, sebut pelantar lah bagai. Sebab apa? Sebab hati kamu tak bersih. Sebab tu keluar daripada mulut perkara-perkara yang tak baik. Hujah tak ada, apa tak ada, mencarut. Sebab apa? Sebab kamu, dalam hati kamu ada seketul daging yang busuk, yang kamu tidak pernah sucikan. Patutnya bulan Ramadan inilah waktu terbaik untuk kamu sucikan seketul daging yang busuk itu. Terimalah hakikat. Terimalah hakikat. Kamu baru 1 tahun lebih je pun jadi pembangkang. 1 tahun lebih je pun tidak menjadi kerajaan. Kamu tak terfikir ke berapa tahun Anwar, berpuluhan tahun Anwar. Wah, Syekh sudah jadi cowboy pula. Terima kasih. Puluhan tahun. Bukan sekadar dia menanti. Puluhan tahun Anwar menunggu. Bukan sekadar menunggu. Dalam masa puluhan tahun itu, dia ditangkap, dia disepak, dia diterajang, dia dipenjarakan. Apa yang dia tak buat?
Dia ditelanjangkan. Apa yang dia tak buat? Bukan dia seorang, bini dia, anak dia, mak ayah dia waktu itu masih hidup. Tekanan mak ayah dia, macam mana anak dia diaibkan. Mak ayah dia susah hati, saudara. Setiap kali raya tak dapat jumpa anak. Akhirnya mak dia meninggal, Anwar dalam penjara. Ayah dia meninggal pun Anwar dalam penjara. Nurul Izzah kahwin pun, anak sulung perempuan yang pertama kahwin, Anwar dalam penjara, saudara. Tak semua orang boleh lalui ini. Tak semua orang boleh hadapi ujian ini. Kamu baru setahun jadi pemangkang, ya, itu pun dapat bonus juga 2,000 tak kecuali. Peruntukan di negeri-negeri pun dapat. Baru setahun dah macam nak kiamat, macam nak mampus, tak boleh nak hidup dah. Sampai sanggup keluar perkataan-perkataan yang buruk-buruk yang tak pernah kita dengar dulu. Dajjal lah, Perdana Menteri UMNO Dajjal lah, macam-macam. Sampai ada kata ada duit nak bunuh Anwar Ibrahim, nak bakar Anwar Ibrahim. Macam-macam keluar sekarang ni, saudara. Sebab apa? Sebab datangnya daripada pemimpin-pemimpin yang membuat ucapan provokasi. Ini punca dia, budak-budak muda ni jadi hilang pertimbangan. Sebab kamu, pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bukan kamu suruh, memang bukan kamu yang buat, tetapi ucapan kamu itu membibitkan perkara-perkara yang tidak baik. Ini yang kita katakan Khawarij. Khawarij ini dia bukan lawan, bukan Islam. Tak macam Ustaz Derih tu. Dia mentafsirkan Khawarij apa? Ya, nama je Ustaz, Menteri Agama pula tu. Dia kata apa? Kalau betul lah pas ini Khawarij, oh dekat Kelantan tak ada lah orang Cina. Orang Cina tak mati seorang pun. Tak ada siapa kena bunuh orang Cina di Kelantan. Di Kedah, orang Cina tak ada kena bunuh pun. Di Perlis, orang Cina pun tak ada kena bunuh. Di Terengganu, orang Cina tak kena bunuh pun. Kalau betul pas dia Khawarij, habis dah orang Cina. Itu kenyataan yang Ustaz Derih menampakkan kejahilan dia. Saya tak tahulah macam mana Ustaz macam tu, Menteri Agama tu, dia boleh mentafsirkan Khawarij seperti itu. Sedangkan saudara, Khawarij ini bukan satu, orang kata, anti kepada bukan Islam. Dia bukan anti Cina, dia bukan anti Kristian, dia bukan anti Hindu, dia bukan anti. Dia Khawarij ini menyerang orang Islam itu sendiri. Musuh Khawarij ini adalah orang Islam itu sendiri yang tidak mau bersama dengan dia. Dia tak bantah orang kafir. Tak ada sejarah Khawarij melawan orang kafir, tak ada. Tak ada juga sejarah Khawarij membunuh orang kafir. Tapi yang ada dalam sejarah Khawarij membunuh orang Islam sendiri. Bahkan orang Khawarij juga terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Ali rahimahullah. Tak ada orang kafir yang dia bunuh. Sebab bukan musuh dia orang kafir. Musuh Khawarij adalah orang Islam sendiri yang tak mau ikut macam dia. Ciri-ciri tu ada tak sekarang? Ada, saudara. Ada. Sebab itu bila kita nak tuduh dia Khawarij, dia marah. Dia terasa dah Khawarij. Sebab ciri-ciri itu ada pada dia. Kita tak tuduh, tapi ciri-ciri itu ada pada dia. Apa dah ciri-ciri dia? Seperti mana ucapan MP Jasin. Sesiapa saja yang mengikut Al-Sunnah wal Jamaah mesti berada dalam PAS. Ini ucapan dia dalam madrasah, dalam kelas pengajian. Sesiapa yang kata dia Al-Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh lari, dia mesti berada dalam PAS. Maksudnya apa? Selain daripada ahli PAS, mereka itu bukan Al-Sunnah wal Jamaah. Tengok. Kalau tak katakan ciri-ciri Khawarij, nak kata apa? Nak kata apa? Macam mana ketua pemuda ada Sikh, kan? Walaupun dia minta maaf, tapi dah keluar. Dia minta maaf pun sebab takut kena ambil tindakan. Itu aja pun. Sesiapa yang menyokong PH masuk neraka, sokong BN masuk neraka. Maksudnya apa? Sokong dia dah masuk syurga. Kalau tidak dikatakan itu ciri-ciri Khawarij, kita nak kata apa? Sama juga dengan Haji Hadi. Idea amanat Haji Hadi tahun 80-an tentang perlembagaan penjajah yang didendangkan, yang dialunkan, dilagukan oleh Haji Hadi waktu itu, ialah amanat dia.
yang mengatakan perlembagaan ini perlembagaan penjajah, perlembagaan taghut, perlembagaan Lord Reed. Wajib dilawan, jihad lawan. Kalau mati syahid lawan perlembagaan ini. Kemudian bila jadi kerajaan, dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan tersebut. Waktu itu angkat sumpah, wallahi wabillahi watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang, Ayatullah Ruhullah Al-Marangi Marang Kerapu Kepunden, angkat sumpah mempertahankan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan yang sama. Yang dikatakan kafir, yang dikatakan penjajah, perlembagaan yang sama. Tetapi dia bersumpah dengan nama Allah untuk pertahankannya. Ya, berapa lama dia memegang perlembagaan itu? 33 bulan. Dia pegang dengan perlembagaan itu. Dia dakap perlembagaan itu. Dan dengan perlembagaan itulah dia dapat jawatan Duta Khas Timur Tengah. Dengan dakapan perlembagaan itulah dia dapat gaji ahli Parlimen Marang. Dengan dakapan perlembagaan itulah, saudara, dia membina kekayaan dia. Dia boleh ada duit, dia boleh makan duit, hasil duit rakyat gaji pada dia, hasil daripada dia memegang perlembagaan itu. Perlembagaan yang dikata kafir penjajah itu. Perlembagaan yang menjadi punca kepada pembunuhan peristiwa Mamali. Berapa lama dia dakap? 33 bulan. Selepas itu, dia jadi pembangkang. Bila jadi pembangkang, mana perlembagaan? Hari ini dia sebut balik. Dia ulang balik. Dia ulang balik apa yang pernah dia ulangkan tahun 80-an dulu. Dia ulang balik. Sebab apa dia ulang? Sebab dia dah jadi pembangkang. Maka bila dah jadi pembangkang, ya, secara automatik perlembagaan itu bertukar kembali menjadi penjajah. Kalau tak kita katakan ciri-ciri Khawarij, kita nak kata apa kan dia? Takkan kita nak kata kafir? Kita bukan suka mengkafirkan orang, saudara. Ya?